Baik, mengenai dengan segmen Illit Rohani iaitu kekal istiqamah, dan alhamdulillah kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Ajah Masuriati Haji Yahya. Jadi Dr. Ajah, ya, kalau biasanya kalau kita ni mengetahui istiqamah ni mengenai dengan melakukan suatu perkara itu dengan konsisten, tapi ini dari sudut lebih itulah mendalamlah mengenai dengan apa yang dimaksudkan dengan istiqamah ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana litafaqquh fid din wa ja'alana min ahli istiqamah wal hidayah bimadli fadlihi wa karamih wa faddalana bil ilmi alladhi huwa mirathul anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi waratha al muslimina al ilma wa hatha ala dirasatihi wa ala alihi wa ashabihi al kiram wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar dan para penonton di mana sahaja rancangan ini dapat diikuti. InsyaAllah hari ini melalui segmen Illit Rohani akan bercakap tentang kekal istiqamah. Kebanyakan kita ni biasa menyebut perkataan istiqamah, cuma mungkin belum tahu kedalamannya, belum tahu pasti secara mendalam. Betul. Baik, dari segi definisi, istiqamah ni adalah perkataan bahasa Arab yang berasal daripada astaqama, yang bermaksud kekal, tetap melakukan sesuatu berdasarkan satu panduan, dan dengan kata lain disebut juga sebagai konsisten. Dan konsisten ini juga merupakan satu tahap penilaian di mana kita membuat pengukuran dalam kita ni melakukan sesuatu. Dan mengikut Imam An-Nawawi menerusi kitab beliau Riyadh As-Salihin menyebutkan bahawasanya istiqamah ini menurut para ulama ia adalah sentiasa kekal taat melakukan perintah Allah, sentiasa kekal di situ. Itu adalah dari segi definisi mengenai dengan istiqamah. Ya. Ya, itu mengenai dengan sedikit mengenai dengan istiqamah. Jadi mungkin boleh Dr. Ajah huraikan sedikit, ya, istiqamah menurut Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Okey, baik. Istiqamah menurut Al-Quran dan Al-Sunnah itu di dalam Al-Quran ada disebutkan di dalam surah Hud ayat 112. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang termana terjemahannya, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan hendaklah orang yang sentiasa bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu adalah berkenaan dengan istiqamah melalui surah Hud di dalam Al-Quran ayat 112. Jadi di situ menyebutkan istiqamah artinya kita ni kekal melakukan sesuatu. Dan dari segi hadis pula, ada disebutkan satu hadis di mana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang berjumpa baginda untuk bertanyakan mengenai sesuatu. Beliau ingin meminta nasihat daripada baginda Rasulullah SAW tentang Islam dan mengharapkan jawapan daripada baginda Rasulullah itu nanti akan menjadi kunci kejayaan dan panduan hidupnya untuk menuju keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW hanya menjawab dalam jawapan yang paling ringkas. Katanya, katakanlah, aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah. Itu sahaja jawapan yang Rasulullah bagikan kepada sahabat ini tadi. Jadi dengan kata lain, dalam kita ni istiqamah itu bermaksud kita ni melakukan satu amalan walaupun sedikit tetapi biar berterusan. Itu maksudnya. Alhamdulillah. Kalau biasanya kalau kanak-kanak ni Ustaz Doktor mereka ni akan selalu bertanya kalau ada sesuatu baru bagi mereka, apa ni? Okey. Itu soalan pertama. Yang kedua, mengapa? Jadi mungkin dapat Ustazah kongsikan sedikit mengapa pentingnya untuk kita sentiasa istiqamah. Baik. Kepentingan kita ni untuk kekal dalam istiqamah itu ialah
supaya kita ni kekal dengan matlamat kita ni. Macam tu. Sebabnya biasanya kita ni akan membuat sesuatu tu pasti ada matlamatnya. Jadi kalau kita ni indah istiqamah, maka kita tidak akan mencapai matlamat daripada sesuatu yang kita laksanakan. Kemudian yang keduanya adalah supaya kita ni menjadi orang yang lebih kreatif. Jadi kalau kita ni istiqamah, sudah tentu kita ni mempunyai idea yang segar bugar, baru, jadi senang mengkreat sesuatu, macam tu. Kemudian yang ketiganya supaya kita ni tu tahu menilai masa, macam tu. Jadi kalau kita ni istiqamah, kita ni akan tetap sentiasa menjaga waktu. Ya, alhamdulillah. Jadi Dato' Ajah, pastinya kalau beristiqamah ni ianya ada mungkin ada beberapa yang berpendapat tidak mudah untuk melakukan istiqamah. Jadi mungkin boleh dikongsikan bagaimana untuk kita ni mengekalkan istiqamah ini. Okey, baik. Cara mengekalkan istiqamah itu ialah kita ni kena perbaharui, sentiasa memperbaharui niat kita ni, macam tu. Jadi kalau niat itu indah dibaharui, berarti ia akan konsisten dengan maksud istiqamah tu yang sentiasa kekal dalam keadaan sesuatu yang sentiasa dibaharui. Kalau tanya membaharui, berarti kita ni indah konsisten di situ. Kemudian itu perlu kepada apa tu namanya, keadaan niat kita ni perlu diperbetulkan. Kemudian apabila kita ni sudah membetulkan niat, kita ni perlu adanya sesuatu yang kita ni perlu capai, macam tu. Sebab tadi disebutkan terkait juga dengan matlamat, macam tu. Jadi di situ kita ni perlu cara mengekalkan konsistensi dalam istiqamah tadi dengan membetulkan niat dan segera dalam menjaga kita ni punya matlamat itu juga, macam tu, supaya itu boleh membantu mengukuhkan segala tadi punya istiqamah. Kemudian selain daripada itu, kita ni perlu juga melakukan sesuatu amalan itu dalam keadaan yang mampu kita buat, macam tu. Jangan kita ni membuat sekarang yang indah mampu dan kita ni akan cuba berhitung kira di dalam amalan kita ni buat. Misalnya kalau kita ni rasa cukup waktu, kita ni akan cuba mengurangi amalan kita ni. Jadi di sana tidak konsisten, macam tu. Jadi kalau tidak konsisten, jadi kita ni punya matlamat itu tidak akan mencapai. Contohnya tadi misalnya matlamat yang ingin kita capai itu ialah mencapai kejayaan dan mencapai juga mencapai redha Allah. Jadi situ kita tidak akan mencapainya, macam tu. Kemudian untuk kekal dalam istiqamah, kita juga perlu sentiasa berdoa lah, berdoa supaya memohon kepada Allah supaya kita itu akan diberikan sentiasa kekal dengan kita punya tugasan, dan sentiasa diberikan idea untuk menjalankan sesuatu. Dan perlu juga untuk dalam mengekalkan istiqamah ni tadi, untuk kekal istiqamah, kita ni perlu juga pada sahabat yang baik, sahabat yang baik di mana yang biasa melakukan kebaikan dan ia akan menjadi contoh teladan kita ni lah juga. Kalau indah kita ni mungkin kita ni punya tahap konsisten itu mungkin lari, mungkin kurang juga, macam tu. Dan penting di sana juga adalah supaya kita ni tu sentiasa awas, awas supaya jangan terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan, macam tu. Itu perlu. Jadi pastinya dalam kita ni beristiqamah iaitu membuat perubahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan, bukanlah sesuatu perkara yang mudah, apatah lagi kita baru saja melangkah ke bulan Muharram, itu tahun baharu Hijriah 1442 Hijrah. Jadi pastinya ada di kalangan kita telah pun berazam untuk merubah dari perkara yang tidak baik ke suatu perkara yang baik. Jadi ia memerlukan istiqamah, ya betul, Ustazah. Dan mungkin boleh dikongsikan antara tips-tips untuk kita ni, mungkin ada yang berasa orang down, tapi macam mana untuk kekal istiqamah ataupun terus istiqamah hingga berpanjangan, maksudnya tu. Okey, baik. Mungkin dalam hal ini juga perlu kita ni tahu jugalah apa kelebihan istiqamah itu sebenarnya. Antaranya tadi adalah kelebihan untuk istiqamah itu adalah kita akan sentiasa didampingi oleh para malaikat. Kita ni akan dimurahkan rezeki dan insya-Allah kita ni juga akan mendapat ganjaran syurga di suatu hari nanti. Itu di antara kelebihannya. Sementara perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ni tu kurang kekal dalam istiqamah itu ialah sebaiknya menjauhkan daripada mendekati kawan yang mungkin kurang
kurang bagus akhlaknya, okey, kurang bermotivasi, macam itu. Sebab perkara-perkara itu akan membuatkan kita ni istiqamah tadi pun akan menurun juga sebenarnya. Jadi sebab itu tadi disebutkan dalam mengekalkan istiqamah kita ni perlu mencari sahabat yang baik, sahabat yang biasa membuat kebaikan. Baiklah doktor, mungkin dapat sedikit sebanyak dijelaskanlah mengenai istiqamah ini, konsistensi ya. Tapi adakah perlu kita ni cuma menggunakan satu matlamat sahaja bagi untuk istiqamah? Kalau contoh saja banyak istiqamah ataupun banyak matlamatnya, macam mana kita ni kan adil dengan istiqamah untuk matlamat-matlamat yang kesemuanya? Okey, baik. Matlamat ini maksudkan sini adalah yang satu yang di hujungnya mencapai redha Allah. Di situ matlamat yang paling tinggi yang di hujung sekali. Meskipun banyak matlamat yang kita tetapkan, tapi di hujungnya itu ialah mencapai redha Allah. Macam itu. Jadi itu yang akan kita capai. Macam itu. Ya, jadi Dr. Acha tadi ada Dr. mengatakan tadi memilih sahabat yang baik. Saya tertarik dengan memilih sahabat yang baik. Jadi mungkin boleh dikongsikan dengan lebih lanjut lagi ciri-ciri sahabat yang baik ini. Okey, ciri-ciri sahabat yang baik. Of course dia adalah orang yang biasa melakukan kebaikan. Okey, kalau contoh yang lain mungkin sebagai contoh, kalau yang biasa melakukan membuat program khidmat nasihat, okey, melakukan banyak kebaikan dengan masyarakat, berbakti kepada masyarakat, jadi mungkin banyak menolong orang yang lain. Jadi itu adalah antara yang membantu kita ni punya istiqamah sebenarnya. Kalau kita ni melihat kepada matlamat, kalau melihat matlamat, dan istiqamah ini juga adalah terfokus kepada amal ibadah ataupun amalan soleh yang kita ni lakukan sebenarnya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sahabat baik ini adalah hubungan yang sangat mulia kerana kawan atau sahabat berperanan dalam membentuk personaliti seseorang. Jadi jika kita tersalah memilih kawan, maka setiap yang kita ni usahakan tidak akan berjaya. Maksudnya itu tidak kita dapat adalah meneruskan istiqamah kita ya. Alhamdulillah, itu dia sedikit mengenai dengan kekal istiqamah ini. Jadi Dr. Acha mungkin boleh memberikan kesimpulan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Baik, kita ni sebagai seorang Muslim, Muslim mukmin, hendaklah kekal sentiasa dengan istiqamah, kerana memang menjadi tanggungjawab kita ni lah untuk menetapkan ataupun kekal dalam istiqamah, kerana setiap istiqamah yang kita lakukan itu adalah berkaitan dengan amal soleh, dan amal soleh itu pastinya akan diberikan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Cuma perlu kita ingat, jangan sampai kita ni beranggapan bahwasanya kalau kita ni istiqamah itu melakukan suatu kebaikan amal soleh, kita ni menganggap bahwasanya okey, sudah ada kebahagiaan yang kita capai. Jangan kita ni beranggapan seperti itu, kerana istiqamah yang diberikan kita ni, waktu yang diberikan kita ni adalah kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi kita ni perlu menjaga di sana. Jadi perlunya kita ni istiqamah walaupun kita ni telah pun memperolehi, mungkin kita ada target untuk mendapatkan sesuatu perkara. Jadi apabila kita telah pun memperolehi perkara tersebut, jadi kita ni mendapatlah sesuatu hendakku istiqamah. Jadi itu perkara yang memang tidak benarkanlah ya untuk kita ni, dan kita ni memang disuruh untuk sentiasa beristiqamah ya. Jadi bukanlah matlamat yang sebenar kalau kita selepas mendapatkannya lepas itu berhenti saya di sana. Itu bukanlah matlamat yang sebenar. Jadi matlamat sebenar ialah untuk menuju kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sudah pun kesimpulannya Ustaz, Doktor, namun kita masih lagi ada masa sedikit, mungkin dapat sedikit sebanyak lagi kita ambillah peluang mengenai sahabat itu. Kita sentuh sedikitlah mengenai sahabat itu. Adakah sahabat itu kita perlu cari, ataupun bagi mereka yang sama-sama ingin kita ni menuju kepada kebaikan itu, adakah ianya sahabat yang baik juga? Kerana beliau ini juga mungkinlah sebagai contohlah, beliau ini juga dia juga baik sebenarnya, tapi ia mempunyai niat juga untuk memperbaiki. Jadi adakah ia ni baiklah untuk kita ni mengambil sebagai sahabat baik? Okey, baik. Dalam bercakap sahabat yang baik, kita ni mencari sahabat yang baik adalah sebagai contoh teladan untuk kita ni. Berarti kita ni kena mencari yang terbaik, yang terbaik untuk kita ni. Andai kata sahabat yang kita ada, agak moderate saja atau sederhana saja kebaikannya, tidak mengapa juga. Kita mungkin boleh mengajaknya, mengajak sama untuk mencapai ke arah kebaikan ataupun sama-sama mencapai redha Allah. Dan kenapa diperlukan pentingnya sahabat yang baik ini tadi, kalau kita ni salah pilih, di situ akan tersangkut dengan pengaruh.
Jadi situ juga akan mengganggu kita ni punya istiqamah. Proses istiqamah kita ni ya. Itu sebabnya kita ni perlu mencari sahabat yang baik itu tadi. Betul, alhamdulillah. Jadi sahabat baik bukan bermakna sahabat ni seorang yang sudah pun baik, tapi kalau masih lagi sama-sama untuk membaiki diri, insya-Allah itu juga adalah sahabat yang baik. Ya, jadi untuk kita ni kekal istiqamah, perlunya kita ni ada niat, iaitu perlu niat ikhlas kerana Allah dalam kita ni melakukan suatu perkara, dan juga berubah mengikut kemampuan kita. Kalau kita ni berubah mengikut di luar kemampuan, mungkin ada tidak berjaya lah istiqamah kita ni ya. Dr. Rajah, dan juga memilih sahabat yang baik, dan juga adalah berdoa, yang mana kita ni memang mengetahui doa merupakan senjata bagi orang mukmin ya. Dan itu adalah antaranya yang dapat kita ni simpulkan mengenai dengan istiqamah ini. Dan Dr. Ajah ya, dapat juga kita ni melihatnya di mana perubahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan bukanlah suatu perkara yang mudah, dan memang seringkali kita ni sering menyebut mengenai dengan perkataan istiqamah, tapi untuk kita ni melaksanakannya ianya bukan sesuatu yang mudah. Perlunya kita ni sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia mengenai dengan sedikit mengenai dengan kekal istiqamah. Baik. Kita ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini yang mana berkesudian untuk mengkongsikan kepada kita sedikit sebanyak menyentuh panjang lebar mengenai segmen Elite Rohani kita ni, kekal istiqamah. Terima kasih kepada Puan Dr. Hajah Masuriati Haji Yahya kerana berkesudian, dan terima kasih lagi, dan Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.